Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan 7.3b, aplikasi kaedah nilai masa wang yang ketiga, iaitu kepekaan nilai masa wang. Terdapat 3 elemen yang berkait dengan kepekaan nilai masa wang, iaitu perubahan kadar faedah I, perubahan tempoh N, dan perubahan aliran tunai. Apakah yang akan berlaku kepada nilai hadapan FV dan nilai kini sekiranya berlaku perubahan dalam I, N dan juga aliran tunai? Okey, mula kita akan lihat apakah perubahan nilai hadapan terhadap nilai kadar faedah yang berbeza. Contoh soalan, jika Encik Imran menyimpan RM5,000 pada hari ini, berapakah jumlah yang bakal beliau peroleh dalam masa 9 tahun akan datang jika kadar faedah berbeza seperti berikut: 10%, 8% dan 6%. Dalam kes ini, kita diberi nilai kini adalah RM5,000, manakala N adalah 9 tahun. Kemudian kadar faedah diberi berbeza 10% dan menurun sehingga 6%. Cuba kira berapakah nilai hadapan bagi setiap kes yang diberikan di bawah. Okey. Cari nilai hadapan ataupun FV. Anda boleh menggunakan rumus algebra ataupun jadual faktor nilai masa hadapan. Okey. Apabila kita mengira, kita akan dapati bahawa nilai hadapan bagi A ialah 11,789.50 sen. Sekiranya I ialah 8%, maka nilai hadapan akan menurun kepada 9,995.00. Dan bila I menjadi 6%, maka nilai hadapan telah berkurang menjadi RM8,447.50. Apakah yang anda dapat lihat daripada perkaitan ini? Apakah yang berlaku kepada nilai hadapan apabila kadar faedah berkurangan? Seterusnya, apa pula terjadi kepada nilai kini, iaitu PV, terhadap perubahan di dalam kadar faedah? Kita tengok contoh yang diberi. Puan Amira bercadang membeli harta bernilai RM45,000 dalam tempoh 20 tahun akan datang. Bermakna RM45,000 ini merupakan nilai hadapan. N ialah 20 tahun. Kira berapakah jumlah yang perlu beliau simpan pada hari ini, iaitu PV, present value, jika kadar faedah berubah seperti berikut: A 5%, B 3.5% dan C 2.8%. Cuba kira berapakah nilai kini bagi setiap kadar faedah yang diberikan di atas. Jadi kalau anda lihat untuk B dan C, kadar faedah diberi dalam bentuk perpuluhan. Jadi anda perlu menggunakan rumus algebra untuk mengira nilai kini tersebut. Berapakah jumlah nilai kini bagi A, B dan C? Okey. Untuk A, nilai kini ialah RM12,025. Kemudian bila I berkurang kepada 35%, nilai kini bertambah kepada RM14,922.27. Dan bila I berkurang lagi kepada 28%, nilai kini terus bertambah kepada RM16,521.26. Apakah kesimpulan yang anda dapat daripada pengiraan tadi? Apakah berkaitan di antara perubahan dalam kadar faedah dengan nilai kini? Di kesimpulannya, kita dapati bahawa nilai hadapan mempunyai hubungan langsung ataupun berkadar terus dengan perubahan di dalam kadar faedah. Ini bermakna apabila kadar faedah meningkat,
maka nilai hadapan juga akan meningkat pada kadar yang semakin meningkat. Disebabkan oleh perkomponan dalam kadar faedah. Manakala nilai kini pula mempunyai hubungan yang songsang ataupun hubungan yang negatif dengan kadar faedah. Apabila kadar faedah semakin berkurangan, maka nilai kini akan meningkat. Begitu juga, apabila kadar faedah semakin meningkat, maka nilai kini akan berkurang pada kadar yang semakin meningkat. Seterusnya, apakah perkaitan antara nilai masa wang, iaitu nilai hadapan terhadap perubahan dalam tempoh, iaitu N? Cuba lihat contoh yang diberi di dalam soalan. Sekiranya Encik Mi mendeposit 1,500 pada hari ini dengan kadar faedah sebanyak 5% setahun. Berapakah jumlah yang bakal diperolehi oleh beliau dalam tempoh yang berbeza pada masa akan datang? Dalam kes ini, kita diberi nilai kini, PV, present value, ialah RM1,500. I ialah 5% setahun dan kita perlu mencari nilai hadapan. Mengikut tempoh masa yang berbeza, iaitu A, N ialah 3 tahun, B, N 6 tahun dan C, N 9 tahun. Cuba kira nilai hadapan bagi ketiga-tiga kes yang diberikan di atas. Anda perlu mencari nilai hadapan dan anda boleh menggunakan jadual faktor nilai hadapan amount sekaligus. Berapakah jawapan yang anda perolehi? Okey, jawapannya ialah untuk A, nilai hadapan ialah 1736.40 dan nilai ini semakin meningkat apabila tempoh masa juga bertambah. Apakah kesimpulan yang anda boleh buat daripada pengiraan tadi? Seterusnya, macam mana pula dengan kepekaan nilai masa wang, iaitu nilai kini terhadap perubahan dalam tempoh masa? Kita tengok soalan yang diberikan. Encik E bercadang mendirikan rumah tangga dengan gadis idaman beliau dan menganggarkan keperluan perbelanjaan adalah RM20,000. Kadar faedah ialah 2.5%. Tentukan jumlah yang perlu Encik E simpan pada hari ini berdasarkan tempoh perancangan yang berbeza seperti di bawah. Iaitu A 3 tahun, B 4 tahun dan C 5 tahun. Dalam kes ini, kita diberi nilai hadapan ialah RM20,000 FB. Kadar faedah ialah 2.5%. Jadi anda perlu menggunakan rumus algebra untuk mengira nilai kini bagi N sama dengan 3, N sama dengan 4 dan N sama dengan 5 tahun. Berapakah jawapan yang anda perolehi untuk soalan ini? Untuk A, kita akan dapat A, nilai kini ialah RM18,571.99. B, nilai ini akan semakin berkurangan kepada RM18,119.01. Dan C, nilai kini ialah RM17,677.09. Apakah perkaitan di antara nilai kini dan perubahan tempoh masa untuk kes ini? Okay, kesimpulan daripada pengiraan yang kita lakukan tadi, kita dapati bahawa nilai hadapan mempunyai hubungan yang positif dengan tempoh, iaitu N. Ini bermakna semakin lama masa yang kita ambil untuk menyimpan, maka nilai hadapan akan semakin bertambah pada kadar yang semakin tinggi. Manakala nilai kini pula mempunyai hubungan yang negatif dengan N ataupun perubahan tempoh. Ini bermakna semakin panjang tempoh pendiskaunan, maka nilai kini akan
semakin berkurang pada kadar yang semakin kurang. Ini ialah graf yang menunjukkan perkaitan di antara nilai hadapan dengan perubahan kadar faedah I dan bilangan tempoh pengkompaunan iaitu N. Kita dapati nilai hadapan mempunyai hubungan yang positif dengan perubahan dalam kadar faedah dan juga bilangan tempoh pengkompaunan. Okey, seterusnya ialah kepekaan nilai masa wang terhadap perubahan amount ataupun perubahan aliran tunai. Amount pelaburan yang sedikit pada hari ini akan menghasilkan nilai hadapan yang lebih kecil. Manakala amount pelaburan yang besar pada hari ini tentulah akan memberikan amount nilai hadapan yang lebih besar. Cuba lihat contoh yang diberikan di sini. Kita lihat apakah perkaitan antara nilai hadapan dengan perubahan dalam amount. Contohnya, berapakah yang akan diperolehi oleh Puan Auni sekiranya beliau menyimpan wang pada hari ini selama 5 tahun dengan kadar faedah sebanyak 7% setahun. Amount simpanan beliau adalah seperti berikut. A. RM15,000, B. RM30,000 dan C. RM50,000. Cuba kira nilai hadapan bagi ketiga-tiga amount yang berbeza tersebut. Kita diberi N sama dengan 5, I sama dengan 7% dan nilai kini adalah A, B dan C. Apakah jawapan yang diperolehi untuk soalan di atas? Kita dapati nilai hadapan untuk ketiga-tiga amount semakin bertambah. Daripada A, RM21,039 bertambah sehinggalah kepada C, RM70,130. Cuba lihat perbandingan di antara kedua-dua pelaburan yang diberi di sini. Pelaburan yang pertama ialah Encik Nizam melabur RM1,000 pada hari ini pada kadar faedah 12% tahun. Pelaburan yang kedua ialah sebanyak RM1,500. Berapakah jumlah yang beliau akan perolehi pada akhir tahun yang kelima? Kita dapati semakin besar jumlah pelaburan yang dibuat oleh Encik Nizam, maka semakin tinggi nilai hadapan yang beliau akan perolehi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.